Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini. Alhamdulillah dalam siri tadabbur Al-Quran secara ringkas setiap muka surat, insya-Allah. Pada pagi ini alhamdulillah kita masih lagi daripada dataran Masjid As-Solihin, Bandar Seri Begawan. Insya-Allah hari ini 1 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 15 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442. Alhamdulillah hari ini kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama muka surat 503 insya-Allah. 503 550 dan 3 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama dalam surah Al-Ahqaf ayat 6 sehingga ayat yang ke-14 ayat 6 sehingga ayat yang ke-14 daripada surah Al-Ahqaf insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan tengok beberapa perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, iaitu antaranya yang kita boleh simpulkan ialah yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keadaan hari kiamat. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beberapa dakwaan dan juga penolakan alasan yang digunakan oleh orang-orang kafir ketika mereka menolak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita menyeru mereka kepada Islam, ketika Nabi kita berdakwah, maka antara isu-isu ataupun cara ataupun dakwaan-dakwaan mereka yang dikatakan oleh orang-orang kafir ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi inilah di antara kata-katanya. Jadi insya-Allah kita akan melihat kenapa? Kerana ianya sangat penting bagi kita, kerana yang pertamanya ialah mengingatkan kita keadaan di hari akhirat. Suasana di hari akhirat. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu perkara yang akan dihadapi oleh para pendakwah kepada orang-orang yang menyampaikan Islam, kepada orang Islam lah pada hari ini. Apabila mereka ni menyampaikan Islam kepada manusia, maka mereka akan menghadapi penentangan-penentangan begini, ataupun kemungkinan juga perkara-perkara gini akan diwar-warkan, diviralkan oleh orang-orang kafir di dalam alat-alat viral manusia pada hari ini, di dalam media sosial dan sebagainya, yang menyebabkan kita mungkin terbaca. Dan apabila kita terbaca perkara-perkara ini, mungkin kadang-kadang ianya akan datang iaitu keraguan-keraguan mungkin dalam pemikiran kita, menyebabkan perkara ini sebenarnya bila kita baca Quran, masya-Allah, dia akan menjawab secara tidak langsung kepada apa-apa yang telah kita rasa dalam pemikiran, dalam perasaan kita pada hari ini. Jadi insya-Allah moga-moga ayat-ayat yang kita baca pada hari ini akan menyumbang kepada kesedaran kita, menambahkan keimanan kita, menjawab kepada apa yang diperkatakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang-orang kafir pada hari ini terhadap Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca insya-Allah pada awal daripada muka surat ini, insya-Allah sedikit. Moga-moga Allah Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Sadaqallahul azim. Saya baca satu saja ayat pada pagi ni. Kemudian insya-Allah kita akan baca lagi ayat-ayat selepas daripada ini untuk kita ambil pengajaran iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila dihimpunkan manusia, wa iza husyiran nas, apabila manusia ni dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Mereka di atas dunia ni mereka ni menyembah macam-macam menyembah ini itu dan sebagainya kan, menyembah, tak ada menyembah apa-apa, menyembah diri. Tapi sebenarnya tak ada manusia ni menyembah diri sendiri. Kalau kita katakan makna menyembah itu artinya kita ni meletakkan sesuatu di depan kemudian kita sembah,
Itu bukan makna sembah. Itu adalah manifestasi daripada sembahan. Tetapi sembah ataupun ibadah dalam erti kata sebenarnya sebagaimana yang kita selalu baca dalam harian kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah situ artinya ialah lebih kepada, iaitu bila kita memperhambakan diri kehidupan kita, iaitu dalam kehidupan kita ni mengikut apa sebenarnya, apa yang kita turuti dalam hidup kita ni. Jadi apa yang kita turuti dalam hidup kita, itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penyembahan. Kerana apa? Kerana apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang daripada sahabat kan, iaitu Hatim At-Ta'i, Hatim At-Ta'i yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pada masa tu, Hatim ni dia memakai salib, memakai cross, rantai cross di dadanya letak sini kan. Lalu apabila dia nak masuk Islam, nak berjumpa dengan Nabi, ini sebelum daripada Islam beliau lah. Bila dia masuk nak berjumpa dengan Nabi, kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kan. Jadi ayat ini bermaksudnya orang-orang Kristian ini, mereka ni mengambil padri-padri mereka ni sebagai Tuhan. Jadi Hatim ni menafikan. Hatim berkata, ya Muhammad, pada masa tu dia tak Islam lagi, ya Muhammad, dia kata tak, mana orang-orang Kristian ni mengambil padri-padri mereka sebagai Tuhan, mana tak ada pun. Mereka tak ambil padri, mereka ni sembah Tuhan lah, sembah Allah lah, kata mereka kan. Tapi kemudian Nabi mengatakan, mengeksplainkan apa maksud mengambil padri sebagai Tuhan, iaitu Nabi bertanya kepada Hatim ni, bukankah padri-padri ini mengatakan sesuatu perkara dan kamu ikut dia, walaupun perkara itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padri-padri ini menghalalkan satu benda, kamu ikut. Kemudian padri-padri ini mengharamkan satu benda, kamu ikut. Bukankah itu yang terjadi? Betul, kata Hatim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, itulah erti ibadah kamu kepada mereka. Itulah ertinya kamu telah mengambilnya sebagai Tuhan. Mengambil apa? Mengambil padri itu sebagai Tuhan. Jadi dalam explanation ini menunjukkan apa? Bahawa atas dunia ni, manusia ni tidak semestinya mereka ini kadang-kadang tu pergi menyembah di rumah ibadah yang tertentu untuk menyembah Tuhan-Tuhan yang tertentu. Tapi apabila mereka mengatakan, sebenarnya mereka mengatakan kami ini free thinker, kami ini atheist, kami tak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, sebenarnya mereka sedang menyembah satu perkara lain, iaitu apa? Menyembah keinginan diri sendiri. Itu yang Allah Ta'ala sebut, yang kita telah baca dalam ayat-ayat sebelum daripada ni, iaitu apa? Iaitu apa Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang sebelum itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Jadi itu dalam muka surat, dua muka surat sebelum daripada ni, tolong refer lah insya-Allah. Itu dalam muka surat 200, dalam muka surat 500, minta maaf, 500. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan, pada hari kiamat ni, pada hari kiamat, wa iza husyiron nas, apabila manusia itu dikumpulkan, apa yang terjadi? Mereka ini akan bergaduh di antara satu sama lain. Bergaduh apa? Bergaduh di antara yang menyembah dan yang disembah. Yang disembah ni akan mengatakan, kenapa kamu sembah kami? Yang menyembah pula kan, bukan aku kesembah kamu, tolonglah kami pada hari ini. Jadi akhirnya itulah Allah Taala kata, lahum a'da, mereka ini akan bergaduh, kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan kemudian yang disembah tu, apa yang disembah itu akan menolak, akan mengingkari, kami ni bukan Tuhan lah, kami lah bukan Tuhan lah, dan macam-macam lagi lah perkara-perkara yang mereka katakan kepada orang yang menyembah mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan benda ni, perkara ni, suasana ni terang-terang kepada kita pada hari ini, supaya manusia-manusia yang menyembah selain daripada Allah ni faham bahawa apa-apa yang mereka sembah tu akan melawan mereka balik di hari akhirat nanti. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa iza tutla alaihim ayatuna. Sekarang kita beralih kepada pertengkaran, perdebatan ataupun apa-apa yang disanggah oleh orang-orang kafir terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka menolak Nabi kita, apa yang mereka katakan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ke sini, iaitu apabila dibacakan. Jadi perkara ini kita ingatkan, diceritakan tentang apa yang berlaku di zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya dia nak menunjukkan juga bahawa inilah yang akan berlaku kepada manusia sampai akhir zaman. Ketika adanya pendakwah, ketika ada orang beritahu Islam kepada manusia ni, maka akan adalah manusia yang akan menolaknya. Apa dia tindakan mereka, apa dia perangai mereka, iaitu Allah Taala sebut sini, wa iza tutla alaihim ayatuna, bila dibacakan kepada manusia ni, kepada mereka ni ayat-ayat kami, bayyinatin, yang menjelaskan. Ayat Quran tu menjelaskan kepada mereka semua benda. Qalal ladzina kafaru lil haqqi, apa yang orang-orang kafir ni akan berkata kepada kebenaran, kepada Quran lah, kepada apa yang dibaca, kepada mesej yang kita sampaikan tu, lamma ja'ahum, apabila sampai kepada mereka, apabila mereka dengar, haza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Salah satu daripada tuduhan mereka ialah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada lah orang-orang yang berlaku lah sekarang ni. Kenapa mereka kata sihir? Salah satu daripada sebab, di antara sebab yang menyebabkan mereka ni berkata bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sihir, kerana ianya seolah-olahnya dapat memukau manusia kan. Ramai manusia tu tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni, apalah kamu ni kan, bodohlah kamu ni ikut Muhammad, dia tu dah sihir kamu dah kena sihir dan macam-macam. Jadi sebab itulah di antara dia macam-macam lagi tuduhan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap pendakwah hari ni juga. Ingat bahawa mereka akan mengatakan ni mereka ni tukang sihir, mereka ni nujum, mereka ni penyair, mereka ni macam-macam lah kata-kata yang nak menunjukkan bahawa kebodohan, kerendahan, bahawa ini adalah sebenarnya petualang pengarut-pengarut, tukang karut dan sebagainya yang datang kepada manusia ni kan, nak mengacau pemikiran manusia. Sedangkan apa yang dibawa tu adalah betul kan, nak menyelamatkan manusia, tapi dituduh sebagai orang nak menyesatkan manusia. Jadi Allah Ta'ala kata, am yakulu naftarah, ataupun lagi kata-kata mereka mengatakan bahawa perkara nombor dua kan, ataupun tuduhan nombor dua ialah mereka mengatakan tak cukup dengan sihir, bahkan kadang-kadang mereka mengatakan iftarah. Iftarah ni pelik lah, mereka katakan Muhammad ni mengada-ngadakan. Maknanya ni bukan dari Tuhan ni, Muhammad saja ni pandai-pandai mengada-ngadakan. Iftarah katakan. Kul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bercakap, beritahu kita beritahulah kepada manusia pada hari ini, kalau mereka mengatakan bahawa kita ni mengada-ngada bukan daripada Tuhan, kalaulah kul iniftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a, kalaulah aku mengada-ngadakan perkara ni, benda ni bukan Tuhan berkata, tapi aku kata Tuhan katakan kepada Muhammad, kepada mereka ni, wahai Muhammad, iniftaraituhu fala tamliku. Jadi di sini ada ulama kata dia mahzuf ada perkataan yang dipadamkan terpadam bukan apa, seolah macam dibuang, bukan kerana dibuang tapi kerana difahami. Iaitu apa maksud di sini? Fala tamlikuna li minallahi syai'a. Kamu tak akan mampu untuk buat apa-apa menolong aku, maknanya. Apa maksud di sini? Maksud di sini kan, kalau kamu mengatakan aku ni mengada-ngadakan, katakan wahai Muhammad, kalau aku mengada-ngadakan, nescaya akan datang siksaan daripada Allah Ta'ala kepada aku. Nescaya aku ni tak akan dapat bertahan di Mekah berapa tahun, 13 tahun Nabi dapat bertahan kan, mengatakan ada apa-apa kena azab Nabi, ada apa-apa kena apa, Nabi ni mulutnya heruk ke, tak boleh bercakap ke dan sebagainya, ada ke berlaku? Tak ada. Di Madinah pula berapa tahun lagi? 10 tahun kan, 23 tahun Nabi menceritakan tentang Al-Quran. Ada perkara-perkara yang tak boleh terhalang ke berlaku? Tak ada. Jadi Allah katakanlah kalaulah Nabi ni mengatakan satu benda yang tak betul, nescaya Allah Ta'ala akan hukum dia kan. Kalau mengatakan Tuhan kata macam ni sedangkan Tuhan tak kata, kalau kata Allah kata macam ni kerana Allah Ta'ala kata tak, jadi mesti Allah Ta'ala akan ni kan. Jadi kalau kita kata, habis tu yang sekarang ni atas dunia ni kan, manusia ni kata macam-macam kan, kata Tuhan kata, ini Taurat, ini Injil, sedangkan dah dipesongkan. Tapi macam dah nampak tak bila mereka berkata macam tu, bila mereka membuat Quran, membuat hadis, membuat Quran, membuat Taurat, membuat Injil tu dah macam-macam tu kan, membuat Taurat, membuat Injil yang macam-macam tu, mereka mengatakan ini adalah, tak lama akhirnya terbongkar apa? Bahawa apa yang mereka buat ni sebenarnya tak betul. Jadi pembongkaran tu, itu dah jelas dan nak menunjukkan bahawa apa yang mereka katakan itu sebenarnya bukan daripada Allah.
dakwaan mereka itu adalah sebenarnya tak betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini bahawa apa, iaitu kan, kalaulah Muhammad, katakan Muhammad, kalau apa yang aku kata ni tak betul, nescaya Allah Taala akan ambil tindakan pada aku, dan apabila Allah Taala ambil tindakan pada aku, maka la tamlikuna, kamu tak akan mampu untuk tolong aku. Itu datangnya perkataan fala tamlikuna li minallahi syai'a wa a'lamu bima tufiduna fihi. Allah Taala tahu. Sekarang ni Allah Ta'ala, Nabi SAW berkata kepada mereka, ya Muhammad katakan kepada mereka ni, Allah lebih tahu, huwa a'lamu, dia ni lebih tahu, dia tu ya Allah lebih tahu, bima tufiduna fihi, dengan apa yang kamu ada-adakan ni, dengan apa yang kamu tuduh aku, dengan apa yang kamu ya daripada perkataan ifadah, iaitu kamu katakan satu benda yang tak patut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kemana kafa bihi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah Ta'ala ni menjadi saksi. Menjadi saksi, Allah Ta'ala melihat apa yang sedang berlaku di antara aku dan kamu ni. Wahuwal ghafurur rahim, dia maha pengampun dan dia ni maha penyayang. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, kul, katakan wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Ini hujah lagi apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya berkata lagi kepada mereka ni. Katakan wahai Muhammad, aku ni bukanlah bid'an. Bid'an ni artinya ialah bid'an ni, kita katakanlah dalam bahasa kita, kadang-kadang kita guna perkataan bid'ah. Jadi bid'ah tu artinya ialah apabila seseorang itu membuat satu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada daripada Islam. Jadi bila dia buat satu sembahyang baru ke, puasa baru ke, satu benda lah yang berkaitan dengan agama kita secara khusus, kemudian diadakan benda tu, sedangkan benda tu tak ada dalam syarak, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Jadi apabila orang macam, kita akan panggil dia tu, dia telah membuat bid'ah, membuat bid'ah. Okey. Jadi bid'an ini ialah satu perkataan yang menunjukkan apabila seseorang itu mereka cipta satu benda yang baru yang tak ada sebelum daripada ni. Jadi Nabi Muhammad ni, dia ni adalah seorang rasul. Nabi Muhammad datang memberitahu kepada mereka satu benda yang bukannya dia ni bawa satu benda baru, bukannya sebelum daripada Muhammad ni tak ada nabi-nabi. Banyak ada nabi-nabi, banyak ada rasul, bukannya orang Arab tu tak tahu. Nabi Ibrahim mereka tahu kan, duduk depan mereka, Kaabah tu depan mereka, mereka yang katakan ini Nabi Ibrahim. Kemudian ada Hijr Ismail, mereka tahu Ismail ni adalah nabi. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad ni berhujah kepada mereka dengan mengatakan bahawa sebenarnya aku ni bukan bid'ah minar rasul, bukannya rasul. Kenapa kan kau pelik sangat kamu ni kan, seolah-olah macam tak pernah wujud rasul sebelum daripada ni. Jadi Allah Taala kata, kul, kata Muhammad, ma kuntu bid'ah minar rasul wa ma adri ma yuf'ala bi wala bikum, dan aku pula, ini adalah adab Allah, adab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia berkata apa, ma adri wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum, aku tak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari, pada tahun depan, pada minggu depan, pada bulan depan, aku tak tahu. Aku pun tak tahu, macam kau tak tahu juga kan. Ma yaf'alu bi wala bikum, maknanya aku akan diusir ke, aku akan berhijrah ke, aku akan tinggalkan kamu ke, kamu ni akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala ke, aku tak tahu. Ini jadi maknanya kan, aku hanya tahu apa, iaitu apa yang aku tahu, in attabi'u illa ma yuha ilayya, aku ni hanya ikut, aku hanya turut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Allah Taala beritahu kepada aku supaya beritahu kepada kamu Al-Quran ni, jadi aku beritahulah kepada kamu. Apa yang susah sangatnya kan? Aku tak akan cakap, aku tak akan dapat beritahu apa yang berlaku masa depan ke, kalau Allah Ta'ala tak beritahu kepada aku. Aku beritahu kepada kamu tentang akhirat, tentang apa yang berlaku selepas mati dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala beritahu kepada aku, itu dia yang akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak beritahu kepada aku, macam mana aku nak tahu? Aku tak akan kata bahawa aku tahu. Itu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada mereka, wa ma ana illa nazirun mubin, tugas aku satu saja. Tugas aku ialah nazir. Nazir tu maknanya memberi peringatan kepada kamu, kepada apa yang akan berlaku masa depan, kan? Dan aku ni nazir yang jelas, yang bukannya tak berapa clear kan, apa benda kerja kan, tak ada kan. Tak, tugas aku ni jelas kan. Kemudian qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Katakan wahai Muhammad, ni katakan lagi, maknanya banyaknya kata-kata ni kan, maknanya nak suruh Nabi ni berkata kepada mereka, berhujah kepada mereka ni kan, sebab mereka ni degil sangat, tak nak beriman.
dan macam-macam pula, tuduhan macam-macam pula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala berkata apa? Qul ara'aitum in kana min indillah. Kalaulah dia ni, apa yang aku sebutkan ni, apa yang aku ceritakan kepada kamu ni, dia ni datang daripada Allah, katakan kata, memang betul pun katakan, tapi ini sebab nak berhujah dengan orang kafir ni kan, orang yang tak nak beriman ni kan, katakan kalaulah dia datang daripada Allah, kemudian kalau kamu kufur, wa kafartum bihi, dan kemudian tu apa pula tu, wa syahida syahidum min bani Israel, daripada Bani Israel pada masa tu artinya ialah orang Kristian ataupun orang Yahudi lah. Sebab mereka ni telah menerima kitab-kitab sebelum daripada ni. Tiba-tiba ada daripada kalangan Bani Israel ini syahidah syahidun. Syahidah syahidun itu makna bersaksi oleh saksi daripada Bani Israel. Jadi ulama-ulama kata, siapakah yang bersaksi daripada Bani Israel ini? Makna adakah di kalangan Bani Israel ini orang Yahudi ataupun orang Kristian ni yang Islam dan mengatakan bahawa memang betul apa yang Muhammad cakap itu betul, sebab ada di dalam kitab kami. Kalaulah mereka itu berkata. Jadi ulama-ulama berbeza pendapatlah di sini kan, siapakah yang dikatakan orang yang menjadi saksi itu. Setengah ulama kata, setengah ulama tafsir mengatakan, ini ulama-ulama tafsir daripada golongan tabi'in dan juga daripada golongan tabi'in mengatakan bahawa wasyahidah syahidun itu seorang satu itu ialah dia ni adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang daripada sahabat Nabi, daripada orang-orang Yahudi di Madinah, dan kemudian dia telah masuk Islam. Kenapa dia kata? Kerana perkara ni, kedatangan Muhammad ni telah ada di dalam kitab Taurat kita kan. Kenapa kita tak nak terima? Tapi orang-orang Yahudi yang lain ni, ramai Yahudi tidak mahu menerima pendapat Abdullah bin Salam, sedangkan Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang daripada orang hebat daripada Bani Israel, daripada orang Yahudi pada masa itu di Madinah. Jadi wasyahidah syahidun sini bersaksi lah seorang saksi daripada Bani Israel ni ialah dikatakan ialah Abdullah bin Salam. Bagi pendapat yang mengatakan macam ni, bahawa mereka mengatakan bahawa ayat ini adalah madani. Walaupun surah ini adalah surah Makki, kita katakan sebelum daripada ni kan, tetapi ada ayat-ayat madani di dalam surah-surah Makki ini. Itu adalah satu pendapat. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan bahawa, ulama tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan sini ialah orang-orang Bani Israel secara umum. Secara umum maksudnya ialah orang Yahudi ataupun Kristian secara umum yang mana telah dikenali oleh orang-orang Mekah pada masa itu. Sebab mereka ni pergi berniaga kan, pergi ke Syam, mereka ni pergi ke Yaman, mereka melalui Madinah dan mereka kenal orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, dan mereka kenal orang-orang Kristian yang berada di Yaman. Dan gitu juga mereka ni tahu orang-orang di Habasyah kan. Habasyah tu kan seperti yang kita tahulah kan sahabat-sahabat An-Najasyi dan juga tu di Ethiopia ataupun di Sudan pada masa itu ialah tempat Kristian Jadi mereka tahu, dan orang-orang Kristian ini, orang Yahudi ini telah menyampaikan kepada mereka bahawa akan datang seorang Nabi kan, akhir zaman. Tapi orang-orang Yahudi tak nak terima. Sebab apa? Mereka kata mereka nak juga orang Nabi yang terakhir daripada kalangan mereka. Jadi sebab itulah mereka tolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya sini orang-orang Arab ni dah dengar, orang Arab ni dah tahu bahawa apa? Bahawa itulah dikatakan wasyahidah syahidum min Bani Israel. Allah Taala sebut sini. Kemudian ala mislihi fa'amana wastakbartum. Jadi mereka telah beriman. Daripada Bani Israel itu ada yang dah beriman dah. Kemudian tiba-tiba wastakbartum, kamu pula yang engkar, kamu pula yang sombong Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Kalaulah macam ni, Allah Taala tak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini secara umumnya boleh kita katakan macam inilah kan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak memberi petunjuk kepada orang zalim. Kezaliman ini dia akan menghalang petunjuk. Oleh kerana itulah maka janganlah kita ni bertindak zalim, berlaku zalim bukan kepada orang saja, kadang-kadang berlaku kepada diri sendiri saja kan. So kita kena lawan kepada zalim ini adil. Oleh kerana itulah kalau kita adil, insya-Allah Allah Taala akan mudah beri petunjuk pada kita. Jadi tolak kezaliman daripada diri kita, perasaan dalam diri kita, insya-Allah moga-moga kita akan mendapat apa yang kita minta, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Seterusnya, wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih wa izlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Berkata orang kafir ni sekarang ni kan, alasan mereka lagi banyak, alasan mereka ni kan tak habis-habis, alasan tak nak beriman ni. Apa alasannya? Allah Taala sebut kat sini, Allah Taala ceritakan kat sini, di sini. Kenapa kan? Kerana ia akan berlaku sampailah nanti ke akhir zaman.
perkara-perkara begini kan. Apa mereka kata lagi? Mereka kata macam ni lah. Mereka katakan, di kalangan orang Mekah ni ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi tiba-tiba ramai di kalangan orang-orang miskin ni lah yang, orang miskin, orang hamba dan sebagainya yang beriman. Ada juga orang-orang yang hebat, tapi tak ramai seperti Uthman bin Affan dan sebagainya. Tapi yang ramai ni seperti Bilal, seperti dan macam lah golongan-golongan yang rendah lah dalam masyarakat tu. Tiba-tiba mereka ni beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba pula orang kafir ni yang hebat-hebat lah, katakan mereka. Ada juga kalangan mereka ni yang miskin kan, tapi yang kaya-kaya, yang besar-besar ni kan, yang berpangkat besar dan sebagainya, mereka ni tak beriman. Lalu mereka kata apa? Kalaulah apa yang Muhammad bawa ni betul, masabakuna, nescaya orang-orang yang miskin ni takkanlah mendahului kami. Takkan mereka ni ikut. Maknanya oleh kerana mereka ni ikut itu nak menunjukkan bahawa apa yang kau bawa itu tak betul. Itu tengok, nampak tak alasan mereka? Itu cara pemikiran mereka. Cara pemikiran mereka maknanya orang miskin ni bodoh, orang miskin ni tak faham, orang miskin ni tak nampak. Yang nampak je lah kami, sebab kami orang besar. Jadi mereka telah merelitkan menghubungkan di antara bahawa bila kaya, bila pangkat besar, bila kedudukan tu tinggi, itulah orang tu cerdik maka orang ni saja yang boleh faham. Tapi kalau orang bawahan ni dia tak boleh faham, tak boleh faham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hidayah ni kan kepada siapa saja kan. Sebab itulah kadang-kadang itu nama dia kesombongan. Kadang-kadang kesombongan tu menghalang kita daripada untuk kita mengikut kebenaran. Jadi ini adalah satu benda yang bahaya lah Jadi insya-Allah kan, walaupun kita kaya, walaupun kita berpangkat besar, walaupun kita ni apa-apa sajalah kan kita kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, janganlah itu menjadi penghalang kepada kita untuk kita menurut kebenaran Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Allah Taala berhujah lagi mengajar Nabi Muhammad SAW supaya berhujah kepada orang-orang kafir ni. Sebelum daripada Muhammad ni, sebelum daripada akulah Muhammad kata wa min qablihi, ada lagi, bukan kitab Quran ni bukan ianya satu-satu saja yang tiba-tiba muncul yang sebelum ni tak muncul. Sebelum daripada ni dah banyak dah kan, iaitu kitabu Musa, kitab Musa maknanya Taurat lah kan, yang sebelum ni Allah Ta'ala dah turunkan, kamu pun percaya, kamu pun tahu, imaman wa rahmah, yang telah menjadi imam, menjadi maknanya pemandu kepada manusia tu, menjadi hudan, menjadi rahmah, rahmah kepada manusia. Kemudian haza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan, dan kemudian kitab ini pula yang turunkan kepada aku ni ialah dalam bahasa Arab pula tu. Kalau kitab Taurat tu dalam bahasa Hebrew kan, dalam bahasa Hebrew kamu pun tak faham. Sekarang ni Quran Allah Ta'ala turunkan kepada kamu pula orang-orang Arab ni ialah dalam bahasa Arab, lisanan arabiyyan kan, liyunzira allazina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang zalim. Sebutkan tadi Allah Ta'ala sebut yang zalim tadi. Maknanya kan, kalau kita zalim, Quran akan memberi peringatan dah kepada kita ni zalim, wa busyra lil muhsinin, dan dia menjadi busyra. Jadi nampak kita sebutkan, kita tengok selalu kan bahawa dalam Quran ni kan dia biasanya akan sebut dua lah, iaitu memberi peringatan dan juga memberi khabar gembira, memberi inzar dan juga memberi basyiran wa nazira. Makna dia bukan sebut tak boleh, tak. Kalau kamu buat macam ni boleh, kamu buat macam ni boleh, dan kamu dapat syurga. Jadi itulah kelebihan kita tengok apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bukannya neraka saja tapi ada syurga. Kita bukan ada saja makna kita ni ada dosa saja kan, tapi kita ada pahala. Jadi artinya kan kalau buat macam ni dapat pahala. Tak seperti undang-undang dunia lah kan. Undang-undang dunia tak ada. Kalau yang ni kena penjara, ni kena hukuman denda dan sebagainya. Tapi kalau kita buat baik kita tak dapat apa kan. Tapi dalam Islam ni, kalau kita buat baik, kita akan dapat pahala, dapat syurga. Bukan hanya tak dapat dosa, tak. Dia tak adalah maknanya haram, makruh, kemudian harus. Tak ada. Dia ada lagi sunat dan juga ada wajib, ada fardu dan sebagainya kan. Maknanya Allah Ta'ala beri pahala, limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita semua kan. Jadi Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala sebutkan balasan orang-orang apa? Iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkatakan qalu rabbunallah, bukan hanya berkata dengan mulut lah, of course lah kan, tapi dengan hatinya, dengan yakinnya, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tapi syarat yang kedua mestilah summa istaqamu. Istaqamu maknanya istiqamah. Istiqamah artinya ialah kita turut, kita buat, maknanya taat, bukan hanya sekadar maknanya berkata Tuhan kami Allah, tapi lepas tu tak taat, lepas tu tak buat apa-apa, lepas tu tak amal ma'ruf, tak maksiat dan sebagainya kan. Jadi tak boleh. Maknanya
kita mesti iman dan juga amal soleh semua kan. Jadi apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ada dua tu, iman dan juga amal soleh ni, bila kita ada Rabbunallah summastaqamu ni, iaitu apa Allah Taala beri, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita dah sebut perkara ni kan sebelum daripada ni, iaitu Allah Taala beri kepada kita dua perkara, iaitu ini di atas dunia ni, iaitu di atas dunia, iaitu apa? Tidak ada takut dan juga tidak ada sedih. Takutnya artinya ialah apa yang akan berlaku pada di hadapan, in the future kan, di depan kita kan, dia akan berlaku di masa depan. Sedih apa? Yahzanun tu maknanya apa yang telah berlaku sebelum daripada ni. Jadi maknanya manusia tu tersepit di antara, kita sebut di antara dua benda kan, iaitu di antara sedih dan juga takut. Kalau manusia ni tak ada sedih, tak ada takut, masya-Allah kan, hidup dia aman, damai, senang hati kan, ceria selalu insya-Allah. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir pada muka surat ini hari ini, muka surat 503 ni, ialah apa? Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Taala kata mereka itulah penghuni-penghuni syurga, dan penghuni-penghuni syurga, dan mereka itu bukan sahaja duduk dalam syurga, tinggal dalam syurga, tapi mereka tu kekal dalam tu, khalidina fiha. Kenapa? Kerana apa? Di atas balasan apa yang telah mereka lakukan di atas dunia ini. Sekadar itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah, dalam masa 30 minit alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk melihat apa yang Allah Taala sebutkan dalam muka surat 503 pada pagi ini. Insya-Allah jumpa lagi esok muka surat 504 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.